amma ba'd. Suara dapat didengar dengan elok, insya-Allah. Ya. Ya Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, tajuk kita pada pagi ini insya-Allah kita lihat dulu karya-karya penulisan Imam Al-Ghazali rahimahullah secara ringkas sebelum kita melihat kepada kitab Ihya Ulumuddin insya-Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menghasilkan karya yang sangat banyak, melebihi 400 karya. Tidak termasuk karyanya yang musnah dibakar oleh Mongol ataupun Tatar ketika menyerang kota Baghdad dalam abad ke-13 Masihi. Dikatakan Imam Al-Ghazali ada menghasilkan tafsir Al-Quran sebanyak 40 jilid. Namun itu di antara karyanya yang musnah semasa serangan Mongol ke atas Baghdad. Dan sebenarnya banyak karya-karya yang disebut oleh ulama-ulama dulu tapi tidak ditemui pada hari ini. Di antaranya karya-karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dikatakan dia juga ada menghasilkan tafsir yang merangkumi puluhan jilid juga, tapi tidak ada pada hari ini. Dan ada ahli sejarah yang mencatatkan tafsirnya itu pun menghadapi nasib yang sama sebagaimana tafsir Imam Al-Ghazali, iaitu termasuk karya-karya yang musnah semasa serangan Baghdad. Karena perpustakaan yang paling besar pada ketika itu adalah perpustakaan yang berada di Baghdad. Jadi apabila karya-karya ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali dan begitu juga ulama-ulama seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, karya-karya mereka ini tersimpan di Baghdad di samping perpustakaan yang lain. Jadi apabila berlaku serangan tersebut, banyaklah banyak karya yang telah musnah. Jadi di antara kitab yang dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam akidah yang termasyhurnya adalah Al-Iqtisad fil Al-I'tiqad dan Qawaid Al-Aqaid. Qawaid Al-Aqaid. Al-Aqaid. Kaedah atau prinsip akidah. Al-Iqtisad fil I'tiqad ini pun kitab yang masyhur juga. Dan ada pun kitab Al-Maqsad Al-Asna fi Syarh Asma'illah Al-Husna. Imam Al-Ghazali rahimahullah mensyarahkan keseluruhan nama-nama Allah daripada 99 itu. Dan ada juga karya beliau dalam falsafah, antaranya Maqasid Al-Falasifah, dan di antaranya Tahafut Al-Falasifah. Ini Tahafut Al-Falasifah ini Imam Al-Ghazali menulis untuk menolak pandangan falsafah, terutamanya yang jelas percanggahannya dengan agama. Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau tidak menolak falsafah. Beliau tidak menolak keseluruhan falsafah kerana ada falsafah yang beliau ambil. Contohnya mantik. Mantik asalnya adalah ilmu daripada falsafah. Tapi Imam Al-Ghazali walaupun dia menolak, dia menulis kitab Tahafut Al-Falasifah, tapi pada masa sama beliau juga
menggalakkan kalangan ilmuwan untuk belajar mantiq. Kemudian ada karya beliau dalam fiqh dan juga usul fiqh. Yang malah karya penulisan beliau dalam usul fiqh dan juga fiqh dijadikan sandaran oleh ulama-ulama sezaman dengan beliau dan juga ulama-ulama yang datang selepas beliau. Dan di antaranya dalam usul fiqh al-mankhul fi usul fiqh, al-mustasfa fi usul fiqh, itu kitab usul fiqh. Adapun kitab dalam fiqh, beliau menulis kitab yang paling besar sehinggalah kemudian diringkaskan. Ada 4 semua. Ada kitab beliau Al-Basit. Al-Basit maknanya yang makna Al-Basit ini yang terbentang. Mana kupasan dia dalam fiqh mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Basit ini sangat luas. Yang merangkumi pandangan-pandangan mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Kemudian beliau menghasilkan pula Al-Wasit. Al-Wasit daripada perkataan wasat yang sederhana. Mana yang lebih kitab yang dalam fiqh mazhab Syafi'i yang lebih sederhana. Walaupun asasnya kitab ini fiqh Syafi'i, fiqh mazhab Syafi'i. Tapi dia juga mengandungi muqaranah, pandangan-pandangan yang lain, termasuk juga pandangan yang yang tidak rajih dalam mazhab Syafi'i sendiri. Kemudian beliau juga menghasilkan Al-Wajiz. Al-Wajiz mana ringkasan, ringkas. Dan seterusnya Al-Khulasah. Kitab Al-Khulasah yang ringkaslah, yang intipati mazhab Syafi'i. Dan semua kitab ini dicetak, ada dicetak sekarang ni. Kemudian karya-karya adalah agama tasawuf, karya dalam tasawuf. Agama ni. Merupakan karya yang paling banyak beliau hasilkan. Dia di antaranya yang paling terkenal iaitu Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ada sedikit dipanggil pertikaian kerana ada kalangan ataupun ada yang menyebutkan Minhajul Abidin ni bukan karya Imam Al-Ghazali. Masyhur diterjemah dan sebagainya sebagai karya Imam Al-Ghazali, cuma ada di sana perdebatannya. Ada yang menyatakan Minhajul Abidin bukan karya Imam Al-Ghazali. Kemudian kitab Mizanul Amal, Kimia As-Sa'adah. Ini anda pernah baca Kimia As-Sa'adah dalam beberapa siri, kalau tak silap 8 siri. Kimia As-Sa'adah, ramuan kebahagiaan. Boleh tuan-tuan dan puan boleh lihatlah. Boleh tanya saudara Akif, dia ada menyimpan rakaman. Kemudian kita Ayyuhal Walad, wahai anakku. Kemudian kitab dia Bidayatul Hidayah. Ini pun kitab yang masyhur. Mishkat Al-Anwar. Dan kemudian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin di antara kitab yang terakhir dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah di satu tempat kuliah itu di Surau Al-Imam Asy-Syafi'i, setelah pemukhatam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin lebih kurang 4 tahun. Kemudian Jawahir Al-Quran. Jadi sekarang di surau yang anda sebut tu,
kita sedang baca kitab Jawahir Al-Quran setiap hari Sabtu, hari Khamis, hari Sabtu pagi. Dan telah pun sampai separuh kitab. Dan ada karyanya dalam siasah atau politik. Di antara karya Imam Al-Ghazali dalam politik, siasah kenegaraan. Al-Mustazhiri, Sirul Alamin, Suluk Al-Sultaniyah, dan Nasihatul Mulk. Itu sebuah ringkas kita menyentuh tentang karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian kita masuk pada melihat secara umum kitab Ihya Ulumuddin. Keutamaan kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali merupakan karya yang luar biasa penerimaannya di kalangan kaum muslimin sejak zaman pengarangnya hingga ke hari ini. Itulah tingkat yang berlaku sejak daripada zaman Imam Ghazali sehingga kepada ini Ihya Ulumuddin ini dibaca, diringkaskan. Ada karya-karya yang meringkaskan kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Banyak ulama menghasilkan ikhtisar, yakni ringkasan bagi Ihya, terutama tokoh-tokoh yang mengkritik, termasuk tokoh-tokoh yang mengkritiknya. Termasuk tokoh-tokoh yang mengkritik. Imam Ibn Jauzi mengkritik Ihya Ulumuddin kerana turut memuatkan hadis-hadis yang tidak sabit dari Nabi SAW. Namun beliau kemudiannya meringkaskan Ihya menjadi kitab Minhajul Qasidin. Setelah itu Imam Ibn Qudamah meringkaskan pula Minhaj itu, yakni Minhaj Al-Qasidin itu menjadi Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Jadi kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin dipelajari dengan luas pada zaman hari ini. Adapun kitab asal Minhaj Al-Qasidin karya Ibn Jauzi itu jarang dilihat kitab. Jarang dipelajari lah. Wallahu a'lam sama ada diterbitkan, dicetak ataupun tidak, ataupun masih lagi berupa mukhtatab. Wallahu a'lam. Tapi Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin dicetak, dipelajari di kalangan orang Arab sini pun mempelajarinya. Dan nanti dapat terjemahan dalam bahasa Melayu. Beberapa edisi terjemahan dalam bahasa Melayu. Ini contoh apa ni? Ini contoh terjemahan, karya terjemahan Minhaj Mukhtasar, bukan Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Ada 2 jilid. Terjemahan ni dalam edisi ni ada 1 jilid. Mukhtasar. Ini bahasa Arab. Mukhtasar Minhaj Al-Qasidi. Setelah itu, hari ini ramai yang mempelajari kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, termasuk terjemahan Melayunya, tanpa mengetahui ia sebenarnya dari Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Kitab Mau'izatul Mu'minin yang diterjemah dalam bahasa Melayu oleh Pustaka Nasional Bimbingan Mukminin, karya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, juga berasal dari Ihya.
Minhajul Qasidin. Kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukminin. Cuma dalam kedua-dua karya ini, karya ringkasan ini, sama ada Minhajul Qasidin ataupun Mau'izatul Mu'minin, dia tidak menyeluruh kerana dia hanya ada kitab Imam Al-Ghazali ada 40 bab keseluruhannya. 40 bab keseluruhannya, tapi ke dalam kedua-dua kitab ini dia tidak meliputi 40 bab itu kerana mungkin pengarangnya meringkaskan. Dan Syekh Syed Hawa turut menulis ringkasan Ihya, diberi judul Al-Mustakhlas fi Tazkiyat Al-Anfus. Al-Mustakhlas fi Tazkiyat Al-Anfus. Ya. Ini kitab dia. Al-Mustakhlas fi Tazkiyat Al-Anfus. Ini kita ada satu. Syekh Syed Hawa rahimahullah pun ringkasan kepada Ihya Ulumuddin. Cuma tulisan Syekh Syed Hawa ini dia lebih kepada khulasah, intipati, kerana dia tidak menyusun lagi mengikut susunan asal Imam Al-Ghazali. Terbaru adalah ringkasan Ihya oleh Syekh Salih Al-Syami berjudul Al-Muhadzab min Ihya Ulumuddin. Ada 2 jilid. Al-Muhadzab ini wallahu a'lam pada perhatian ini. Ini kitabnya Al-Muhadzab min Ihya Ulumuddin. Al-Muhadzab min Ihya Ulumuddin. Pada perhatian anak lah. Inilah kitab ringkasan yang paling baik daripada Ihya Ulumuddin. Kerana dia mengekalkan 40 bab yang ada dalam Ihya. Dan pengarangnya Syekh Salih Ahmad Al-Syami, di samping dia membuang daripada Ihya itu hadis-hadis yang dhaif dan juga maudhu'. Kerana kita ni ada setengah orang dia agak sensitif, mungkin atas dasar sayang dia pada Imam Al-Ghazali, atas dasar mungkin dia terlalu Imam Al-Ghazali ni seorang tokoh yang sangat dipanggil dijulang oleh umat kita, oleh panggil umat Islam khusus Nusantara. Maka apabila dikatakan atau dikritik kitab Ihya karya Imam Al-Ghazali itu sebagai kitab yang ada kekurangan oleh ulama, para ulama menyatakan ada kekurangan khususnya dalam hadis dan sebagainya, maka ada yang melenting. Dia sebenarnya yang pertama sekali kita perlu faham yang mengkritik itu adalah ulama juga, bukan orang biasa. Ulama juga yang mengkritik itu. Dan yang mengkritik itu adalah orang yang pakar dalam bidang itu. Jadi sebenarnya kritikan kepada seorang ulama, mengkritik ulama yang lain atas kekurangan yang ada, itu sebenarnya tidak menjatuhkan nilai. Tidak menjatuhkan nilai ulama. Bahkan itu pengiktirafan. Cuba tuan-tuan dan sekalian perhati tadi. Imam Al-Jauzi, dia mengkritik kitab Ihya Ulumuddin atas hadis. Tapi dia tahu bahawasanya kitab itu mempunyai nilai, sebab itu dia ringkaskan. Dan sebab itu dia ringkaskan dengan membuang hadis-hadis yang tidak sabit, yang maudhu' ataupun yang dhaif. Kerana mereka muhadisin, yang mengkritik itu adalah muhadisin ahlul hadis. Dan mereka ulama-ulama dulu, tuan-tuan sekalian, kita mengucapkan syukur kepada Allah
kerana mereka tidak pandai bermuka-muka. Mereka sangat jujur. Kalau mereka ahlul hadis, mereka tidak pandai senyap dalam perkara-perkara yang tidak betul berkenaan dengan hadis. Kita seolah-olah ingin memaksa semua ulama ini bermuka-muka. Dengan kita suruh maknanya seolah macam menyembunyikan. Kita nak ulama-ulama menyembunyikan ilmu. Jadi itu tak boleh. Satu benda yang kalau ada perasaan begitu dalam hati kita, makna kita tak betul. Tak betul begitu. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah, semasa penghujung usia dia sedang menekuni ilmu hadis. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni, dia akan berusaha untuk mahir dalam semua bidang yang dia belajar. Falsafah, sebelum dia menulis ilmu falsafah, dia belajar falsafah 3 tahun. 3 tahun dia belajar falsafah. Sebab dia merasakan dia perlu untuk menolak sebahagian daripada falsafah yang salah. Tapi dia tidak mahu menolak falsafah dalam begitu saja. Dia mengaji dulu falsafah 3 tahun dalam masa. Setelah itu baru dia menulis. Sebelum dia menolak falsafah, dia menulis dulu buku falsafah. Maqasid al-falsafah. Pandangan ahli falsafah ni apa pandangan dia. Setelah itu baru dia menulis buku menolak ilmu-ilmu ataupun pandangan-pandangan falsafah yang dirasakannya tidak benar. Dia menyanggahi Quran hadis. Jadi Syekh Saleh Asy-Syami dia meringkaskan Ihya Ulumuddin dengan mengekalkan 40 bab dan ihya dan dibuang hadis-hadis yang tidak sabit. Dan yang menariknya, semua walaupun diringkaskan, tapi kata-kata yang ada dalam kitab ini dikekalkan kata-kata Imam Al-Ghazali. Semuanya dibuang yang bagi dia tidak perlu, ataupun yang maknanya bukan tidak perlu tu bukan dari segi ilmu, tapi maknanya sekadar dia mengekalkan sekadar yang diperlukan oleh orang awam untuk kehidupan mereka, untuk ilmu, untuk persediaan kehidupan mereka. Jadi oleh kerana Imam Al-Ghazali di akhir hayatnya dia mengaji hadis. Dan bahkan ketika dia meninggal, di atas dadanya itu ada Sahih Al-Bukhari. Dicatatkan ketika dia meninggal, di atas dadanya itu ada Sahih Al-Bukhari. Maka para ulama sebagian menyatakan, kalau Imam Al-Ghazali diberi usia oleh Allah Ta'ala setahun, 2 tahun lagi, ataupun 5 tahun lah kita kata, kitab Ihya Ulumuddin itu dia sendiri yang akan mentakhrij hadis-hadisnya. Dia sendiri yang akan menapih hadis-hadisnya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kitab Ihya Ulumuddin hadir pada hari ini dengan takhrij, dicetak pada hari ini dengan takhrij daripada oleh seorang ulama hadis Mesir yang terkenal dalam bidang hadis, bahkan dalam bidang fiqh, dalam bidang hadis khususnya, iaitu Imam Zainuddin Al-Iraqi. Imam Zainuddin Al-Iraqi. Semua hadis tanpa kecuali dalam kitab Ihya Ulumuddin ni ditakhrij, disemak oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi. Sebagai contoh ni, ini nuskah Ihya Ulumuddin yang ada pada anak itu dari cetakan Darut Tawzi' wa Nashr Al-Islami. Kalau tuan-tuan dapati di nota kaki di bawah ni, nota kaki di bawah ni, ini takhrij hadis oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi. Tapi sayangnya, ulama-ulama ataupun ustaz kita ni, bila dia baca kitab Ihya Ulumuddin, dia meninggalkan takhrij ini. Dia meninggalkan takhrij di bawah. Ini satu yang tak sepatutnya berlaku lah. Sebab apabila ada ulama muhadis ini yang telah pun mencatat dan memperingatkan bahawa hadis ini dhaif, sebagai contohnya hadis ini la asl lahu. Bila kita yang baca kitab itu, lalu kita tidak terutama sekali bila kita menceritakan kepada orang lain, kita tidak menceritakan darjat hadis itu tidak menjaga disiplin dipanggil. Karena hadis ini bukan saja hadis, fiqh pun sama. Kalau kita muqallid,
kita tidak mujtahid. Maka kita perlu bersandar kepada pandangan mujtahid. Dalam fiqh, oleh kerana kita tidak mujtahid dalam fiqh, kita perlu bersandar kepada mujtahid dalam fiqh. Sebab tu kita sebut Imam Syafi'i berkata begini, Imam Abu Hanifah kata begini, Imam Nawawi kata begini dan sebagainya. Kemudian dalam hadis pun sama juga, kita muqallid. Kita bertaklid. Tapi kita parti di kalangan kita tidak tuju pada siapa-siapa lah, muhasabah untuk diri kita sendiri. Seolah-olah kita menganggap bahawa dalam fiqh saja kita muqallid, tapi dalam hadis pula kita jadi mujtahid. Sehingga akan bagi kita semua hadis sama. Kita tak nak lagi untuk merujuk hadis ini Imam Bukhari kata apa, hadis ini Imam Syafi'i kata, Imam Muhaddisin kata apa. Jadi sebab itu bila kita baca kitab Ihya Ulumuddin dan kita muqallid dalam hadis, maka seharusnya apabila sudah ada takhrij dan juga tahqiq oleh Imam Al-Iraqi, maka kita taklidlah pada dia. Bila kita baca kitab Ihya Ulumuddin, jadi kita tengok Imam Al-Iraqi kata apa hadis itu. Imam Al-Iraqi kata hadis hasan. Hasanlah kita. Imam Al-Iraqi kata hadis itu dhaif, isnadnya dhaif. Maka dhaif lah. Jadi begitu. Jangan kita, sebab hadis ni perlu beringat bahawa Nabi SAW memberi amaran kepada kita. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengadakan penustaan terhadapku dengan sengaja, maka sediakanlah tempat duduknya daripada api neraka. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan sekalian, kita baca kitab Ihya Ulumuddin, insya-Allah kita tak akan tinggalkan takhrij ataupun tahqiq Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi. Kitab Ihya Ulumuddin tentu kitab yang sangat berharga, bernilai. Kerana penulisnya menulis dengan satu hadaf, dengan satu matlamat. Imam Al-Ghazali menulis dengan satu matlamat, iaitu untuk memberi nafas semula atau memberi ruh semula kepada agama yang pada zaman dia sendiri. Pada zaman dia sendiri, kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menyebutkan agama itu sudah kaku. Agama sudah kaku. Tidak ada ruh lagi. Walaupun para ulama hebat juga pada zaman dia, tapi dia sendiri memandang bahasanya agama itu sudah kaku. Tidak ada ruh lagi. Jadi sebab itu dia cuba untuk menulis kitab, makna memberi nafas semula kepada agama itu dapat dinamakan Ihya Ulumuddin. Ihya mana dikatakan al-hayah, memberi kehidupan semula pada ilmu-ilmu agama. Dikatakan Imam Al-Ghazali sendiri turut meringkaskan Ihya-nya, diberi judul Al-Lubab. Jadi ini pun alhamdulillah sebelum kita Al-Arba'in fi Usuluddin tadi ni yang ana baca di surau Imam Asy-Syafi'i 4 tahun. Sebelum itu ana baca kitab Lubabul Ihya. 4 tahun juga, lebih kurang 4 tahun juga Lubabul Ihya. Tapi ada juga yang menyatakan kitab Lubabul Ihya ini bukan karya Imam Ghazali. Makna dia karya seorang yang lain yang meringkaskan Ihya Ulumuddin. Banyak lagi ringkasan Ihya dihasilkan ulama, tidak dapat kita senaraikan di sini. Berkat ilmu Imam Al-Ghazali akan berkekalan hingga akhirat insya-Allah. Kemudian kenapa Imam Al-Ghazali menghasilkan Ihya Ulumuddin? Di awal kitab, Imam Al-Ghazali menjelaskan kenapa dia menghasilkan kitab Ihya Ulumuddin. Kata beliau, para ulama adalah penunjuk jalan. Kerana mereka adalah pewaris Nabi SAW. Namun ulama-ulama sebegitu tidak ada lagi. Yang ada hanyalah orang-orang yang berpenampilan seperti ulama, namun kebanyakan mereka telah ditewaskan syaitan.
Mereka telah membina anggapan kepada orang ramai bahawa ilmu agama tidak lain hanyalah fatwa-fatwa. Itu berlaku pada zaman Imam Ghazali. Atau jidal-jidal, yakni penghujahan-penghujahan untuk menewaskan pihak lain. Atau kata-kata indah para pengkhutbah di hadapan orang awam. Adapun ilmu penunjuk jalan ke akhirat yang dilalui para salafus salih dahulu, ilmu yang dinamakan Allah di dalam kitabnya sebagai fiqh, hikmah, ilmu, cahaya, nur, hidayah dan rusyd, yakni petunjuk, maka ilmu itu seolah-olah telah digulung, dilupai, tidak dihiraukan lagi. Itu Imam Ghazali sebut begitu zaman dia. Ya. Mungkinlah kalau orang zaman itu, orang akan marah pada Imam Ghazali kerana dia kata, dia mengeluarkan satu statement yang agak pedas, agak keras. Dan kata dia, para ulama' ini adalah penunjuk jalan. Mereka adalah waris-waris Nabi. Tapi ulama' yang begitu, kata dia, tidak ada lagi pada zaman dia lah. Dia melihatlah, wallahu'alam. Jadi statement ni kalau orang zaman hari ni agak melampau lah. Tapi Imam Ghazali, dia sebut begitu. Pada zaman dia sendiri, ulama' yang betul-betul menjadi pewaris Nabi dan menjadi penunjuk jalan, kata dia tidak ada lagi. Maknanya kita fahamlah maksud tidak ada lagi ni adalah sangat kurang. Ada yang ada hanyalah orang-orang yang berpenampilan seperti ulama'. Namun kebanyakan mereka telah ditewaskan oleh syaitan. Jadi bagaimana, apa kesilapan yang mereka lakukan, kepincangan yang mereka lakukan. Kata Imam Al-Ghazali, mereka telah membina anggapan kepada orang ramai bahawa ilmu agama ni hanyalah sekadar fatwa. Fatwa-fatwa. Ada masalah tanya, fatwa-fatwa. Ataupun jidal-jidal, perdebatan-perdebatan. Ataupun kata-kata indah pada khutbah di hadapan orang awam. Adapun ilmu petunjuk jalan yang sebenar ke akhirat, yang disebut oleh salafus salih, iaitu ilmu dalam kitab, dalam Quran disebut, ada ketika disebut dengan fiqh, ada ketika disebut hikmah, ada ketika disebut dengan ilmu itu sendiri, ada ketika disebut dengan nur, cahaya, diya, ada ketikanya disebut hidayah, jadi ada ketika disebut rusyd. Maka kata dia, ilmu itu seolah macam telah digulung, tak dibuka lagi, dilupai dan tidak dihiraukan lagi. Oleh kerana hal ini merupakan lompang atau cacat yang ketara, kata Imam Ghazali, dalam agama, maka aku melihat betapa perlu daku bertungkus lumus menulis sebuah kitab untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, yakni Ihya Ulumuddin, dan membuka kembali manhaj para imam-imam terdahulu, yakni al-a'immah al-mutaqaddimin, dan menjelaskan semula ilmu-ilmu bermanfaat yang menjadi kebanggaan di sisi para nabi dan para salihin. Itu dipanggil tujuan dia menulis Ihya. Kerana dia ingin untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama ni dan membuka kembali manhaj para imam-imam terdahulu dan menjelaskan semula ilmu-ilmu bermanfaat yang menjadi kebanggaan di sisi para nabi dan para salihin. Sebelum dia menulis Ihya Ulumuddin ini, dia mengambil masa 10 tahun untuk beruzlah, melihat kembali diri sendiri apa yang silap. Kerana dia sebelum itu dia sudah berada di puncak kegemilangan. Ilmunya pun telah, maknanya dari segi yang kata apa? Dari segi ilmu yang mampu dicapai oleh manusia, khususnya pada zaman itu, dari segi ilmu agama, dari segi fiqhnya dan sebagainya, itu dia sudah mencapainya. Tapi dia merasakan bahawa ilmu agama yang ada pada diri dia sendiri itu kering. Tidak ada ruh agama itu. Di antara kriterianya dia lihat, kalau tuan-tuan masa kita parti tadi, dan kita akan baca nanti insyaAllah Muqaddimah Ihya Ulumuddin, kita akan baca satu persatu apa yang ditulis oleh Ihya Ulumuddin. Nanti kita akan baca nanti. Sekarang ni kita tengok dalam bentuk rangka luas apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Jadi di antara kriteria disebut tadi ialah ilmu agama ini seharusnya membawa kepada akhirat. Itu. Membawa kepada akhirat. Tapi bila ilmu itu dipelajari dalam bentuk perdebatan, dipelajari dalam bentuk teori fiqh halal haram saja,
dan tidak membawa kepada akhirat. Maknanya orang yang mengaji ilmu agama itu tidak menjadi orang yang takut pada Allah dan juga orang yang berlumba-lumba untuk membuat persiapan ke akhirat. Ya, rajin mengaji tapi amalan yang tidak setara mana, maka itu satu lompang, kata Imam Ghazali, yang sangat ketara dalam agama. Jadi sebab itu dia menulis kitab Ihya Ulumuddin ini. Ilmu yang sebenar, ini penting. Ini penting untuk tuan-tuan dan sekalian, untuk kita semua memberi perhatian. Ilmu yang sebenar di sisi Imam Al-Ghazali ialah ilmu yang menunjuk jalan ke akhirat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menyebutkan ilmu tersebut dengan ilmu hidayah. Sebab itu Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Itu kitab kitab yang kecil, Bidayatul Hidayah. Sebenarnya kitab Bidayatul Hidayah itu pun juga ialah kitab yang ditulis selepas daripada Ihya Ulumuddin. Selepas Ihya Ulumuddin. Seolah-olah kata ulama, Bidayatul Hidayah itu ialah ringkasan, dia panggil, intipati Ihya Ulumuddin. Jadi ringkasan yang dilakukan sendiri oleh Imam Al-Ghazali atau khulasah yang dilakukan sendiri oleh Imam Al-Ghazali pada Ihya Ulumuddin itu ada 3. Lubab yang kita sebut tadi, Lubabul Ihya. Yang keduanya Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip, 40 dalam prinsip-prinsip agama, pun khulasah pada Ihya Ulumuddin. Dan yang ketiganya yang paling ringkas ialah Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan sekalian, kalau tak sempat mengaji Ihya Ulumuddin sekalipun, kerana dia mengambil masa yang agak panjang. Kalau tadi ni ringkasan Ihya saja pun mengambil masa 4 tahun. Itu kalau bagi kuliah yang mingguan. Tapi kalau kita baca setiap hari, insya-Allah dalam masa setahun akan selesai, insya-Allah. Kalau tak setiap hari pun seminggu 3 kali akan selesai dalam masa setahun. Tapi sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan dan sekalian tak mengaji kitab Ihya pun, tuan-tuan mengaji Bidayatul Hidayah. Dan mengaji Bidayatul Hidayah, insya-Allah tuan-tuan akan dapat intipatinya. Dan dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menyebutkan ilmu tersebut. Yakni ilmu jalan ke akhirat adalah ilmu hidayah. Dan Imam Ghazali selalu sebut dalam kitab dia. Dia kata tujuan hidup manusia ini adalah untuk mencapai as-sa'adatul al-abadiyah. Dan tujuan hidup kita ni sebenarnya adalah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Dan kebahagiaan yang abadi itu hanya ada di akhirat. Itu tujuan dia. Jangan kita lari daripada tujuan itu. Jangan tersasar daripada tujuan tersebut. Ilmu hidayah, kata Imam Al-Ghazali, ilmu tersebut, yakni ilmu yang menunjuk manusia jalan ke akhirat, ialah ilmu hidayah. Ilmu hidayah itu ada permulaannya, iaitu Bidayatul Hidayah, dan ada penghujungnya, iaitu Nihayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ialah takwa yang zahir. Adapun Nihayatul Hidayah, penghujung hidayah, ialah takwa yang batin. Takwa ruh, takwa rohani. Kandungan kitab Ihya Ulumuddin juga tidak lari dari 2 jenis ilmu tersebut, iaitu ketakwaan zahir dan juga ilmu ketakwaan batin. Batin di sini ialah hati. Yang batin mengikut Imam Ghazali adalah hati. Karena itu ada ulama menyebutkan kitab kecil Bidayatul Hidayah juga dikarang Imam Ghazali sebagai khulasah dan intipati bagi Ihya Ulumuddin. Okey, kerangka ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Kita tulis sikit, kerangka ilmu agama. Kerangka ilmu agama. Menurut Imam Al-Ghazali. Sebagaimana dijelaskan sebelum ini bahawa Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin adalah untuk menunjuki manusia jalan menuju ke akhirat. Imam Al-Ghazali membahagikan ilmu akhirat kepada 2 tingkat, iaitu ilmu mukasyafah dan juga ilmu muamalah. Satu perlu dipelajari dan satu lagi tak boleh dipelajari, dia memang anugerah Allah. Bila kita beramal dengan ilmu muamalah,
maka Allah akan beri kita ilmu mukasyafah. Jadi kita tengok dulu ilmu mukasyafah dulu. Ada dua tingkat. Ilmu menuju jalan ke akhirat, kata Imam Ghazali, ada dua tingkat. Ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah merupakan tingkat ilmu paling tinggi. Merupakan ghayah, kemuncak ilmu itu sendiri. Namun, ia tidaklah dipelajari. Namun, dia tidaklah dipelajari kerana ilmu tersebut adalah nur yang dicampakkan Allah ke dalam hati hambanya apabila dia membersihkan jiwanya dan menyucikannya dari sifat-sifat mazmumah. Di mana dengan nur tersebut akan tersingkap segala tutupan. Lalu terdedah segala rahsia kebenaran dari Allah. Seolah dilihat dengan mata kepala sendiri tanpa sebarang keraguan lagi. Ini mukasyafah. Dalam kitab Kimia As-Sa'adah, Imam Ghazali menyatakan bahawa orang yang sudah mencapai tahap ini, hati dia seolah-olah berada di hadapan, mana kitab bentangan hati dia seolah berada di hadapan Lauhul Mahfuz. Mana apa yang ada dalam hati dia adalah pantulan apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Itu bahasa Imam Ghazali dalam Kimia As-Sa'adah. Tapi Imam Ghazali menyebutkan bahawa ilmu ni tak boleh dipelajari, anugerah Allah. Cuma orang hari ini ada yang mendakwa. Dia dah dapat ilmu mukasyafah. Maka dia sudah mencapai ilmu hakikat. Tuan-tuan sekalian, cuba perhati Imam Ghazali kata, ilmu mukasyafah ini, pancaran nur daripada Allah ini, dia dapati apabila seorang itu membersihkan jiwanya dan menyucikan sifat mazmumah. Iaitu setelah melalui ilmu muamalah. Dan Imam Ghazali dia akan sebut lepas ini. Apa yang ditulis dalam kitab Ihya ini bukan mukasyafah. Dia sendiri pun tak mampu, tak boleh nak tulis. Tak boleh ditulis ilmu itu. Apa yang dia tulis dalam Ihya ini adalah muamalah. Jadi seolah-olah macam Imam Ghazali nak gambarkan kita, kamu tak akan mencapai mukasyafah melainkan dengan kamu mengamalkan syariat yang dia akan tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Merangkumi akidahnya, fiqahnya dan juga tasawufnya. Tiba-tiba datang orang hari ini, mengaji pun tidak, belajar pun tidak, talaqi dengan ulama pun tidak, lalu mendakwa dan mendapat ilmu laduni, ilmu mukasyafah dan sebagainya. Orang yang mendapat ilmu mukasyafah, dia tak akan mendakwa dia ada ilmu mukasyafah. Macam Imam Ghazali, tuan-tuan buat sekalian tak payah cari dalam kitab dia. Dia mendakwa dia mendapat ilmu mukasyafah, tidak. Dia hanya sebut saja ilmu itu ada. Dan kita yakin dia mendapat ilmu mukasyafah. Orang yang mendapat ilmu mukasyafah, dia tak dakwa. Yang selalu yang mendakwa itu adalah orang yang tak dapat. Yang mana yang tidak. Ulama besar tidak mendakwa mereka mendapat ilmu mukasyafah. Itu sebahagian daripada tawaduk. Jadi sebab itu, menurut Imam Ghazali, ilmu ini tidak tertulis dalam mana-mana kitab. Dan dia sendiri tidak akan menulis dalam kitab yang dikarangnya ini. Maka ilmu jalan ke akhirat yang akan ditulis Imam Al-Ghazali ialah ilmu muamalah yang akan dijelaskan selepas ini. Okay, ilmu muamalah. Perkataan muamalah di sini bukan bermaksud muamalah sebagaimana hari ini yang bermaksud hukum hakam tentang harta, jual beli, sewa dan sebagainya. Itu tuan kena buang pemahaman itu. Kena buang. Jadi muamalah ini lain. Ilmu muamalah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini bukan merujuk pada muamalah dalam bahasa moden pada ini, tidak. Imam Al-Ghazali memaksudkan ilmu muamalah sebagai ilmu, Imam Al-Ghazali memaksudkan ilmu muamalah sebagai ilmu yang mengajar manusia untuk berhubung dengan Allah bagi mencari keredaannya, iaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu ilmu muamalah. Iaitu ilmu yang mengajar manusia untuk berhubung, bermuamalah dengan Allah, berhubung dengan Allah. Bagi mencari keredaannya. Iaitu bagaimana nak mencari keredaan Allah, iaitu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi kita dapat simpulkan bahawa
Ilmu muamalah ini kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah disebut oleh Imam Ghazali dengan ilmu apa? Ilmu taqwa yang zahir. Ya, taqwa yang zahir. Ilmu Bidayatul Hidayah. Ilmu Bidayatul Hidayah, taqwa yang zahir. Adapun Nihayatul Hidayah, iaitu taqwa yang batin, itu ilmu mukasyafah. Wallahu'alam. Ya. Okay, itulah yang dapat kita simpulkan. Pembahagian ilmu muamalah. Ilmu muamalah yang mengajar manusia berhubung dengan Allah dibahagikan pula oleh Imam Al-Ghazali kepada dua kategori. Ilmu zahir dan juga ilmu batin. Ilmu zahir dan ilmu batin. Yang pertama, ilmu zahir iaitu yang berkait dengan amalan-amalan luaran atau disebutnya dengan istilah amal al-jawarih. Amal al-jawarih. Ilmu amalan-amalan anggota. Ya. Ilmu batin pula iaitu yang berkait dengan rohani manusia atau disebut Imam Al-Ghazali dengan amal al-qulub, amalan-amalan hati. Ya, sebagai contoh bila kita salat. Bila kita salat, ada di sana rukun qauli, ada rukun fi'li dan ada rukun qalbi. Jadi rukun qauli dan fi'li itu bahagian pertama ialah zahir. Mana ketaatan-ketaatan zahir yang kita kena buat untuk menjadi orang bertakwa. Kita kena semayang, dan bila kita semayang tu kena baca, kena rukuk, kena sujud dan sebagainya. Kemudian ada di sana ilmu batin, iaitu amalan hati. Bila kita semayang, kena menghadirkan niat, menghadirkan keikhlasan, menghadirkan khusyuk. Dan kalau dalam bentuk yang lebih luas lagi, kita kena tawadhu', ada sebab tawadhu', kena ada sifat khauf, takut pada Allah, mengharap pada Allah, itu semua amalul qulub, amalan-amalan hati. Ya, itu dia panggil ilmu muamalah ni dua kategori. Ya, ilmu fiqh dan juga ilmu hati. Ya, ilmu hati ni terbagi dua pula, akidah dan juga tasawuf. Pembahagian ilmu zahir. Ilmu zahir atau ilmu berkenaan amalan-amalan anggota dibahagikan pula oleh Imam Ghazali pada dua kategori. Ilmu ibadat dan ilmu adat. Ilmu ibadat adalah hubungan kita dengan Allah. Ilmu adat pula dalam interaksi kita dengan sesama makhluk. Dia mungkin kita boleh tulis mudah. Itu ilmu kehidupan. Ya, ilmu kehidupan. Kerana dalam intisari, ilmu kehidupan. Ilmu ibadat iaitu ilmu untuk berinteraksi dengan Allah, terdapat 10 bab yang terkandung dalam ilmu-ilmu dunia ini. Dan ilmu adat pula iaitu ilmu untuk menjalani kehidupan mengikut cara yang diridai oleh Allah, terdapat 10 bab juga berkenaan ilmu dunia ini pun 10 bab. Itu ilmu zahir. Jadi 20 bab. Ilmu yang berkait dengan zahir kita ada 20 bab. Ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir dan sebagainya, dan juga adat. Dipanggil adat. Bab makanan, pakaian, bab dipanggil urusan mencari rezeki. Itu 10 bab semua. Kemudian pembahagian ilmu batin. Ilmu batin atau ilmu berkenaan amalan-amalan hati juga dibahagikan Imam Al-Ghazali kepada dua kategori, iaitu ilmu muhlikat dan ilmu munjiat. Bila sebut batin dan sekalian, Imam Ghazali ni, batin ni, tuan-tuan ingat, bila-bila masa pun, itu hati. Ilmu berkenaan dengan hati. Jadi ilmu batin yang berkenaan dengan hati pula, Imam Ghazali bagi dua kategori juga, iaitu ilmu muhlikat dan ilmu munjiat. Ilmu muhlikat iaitu ilmu tentang perkara-perkara yang merosakkan hati, yang membinasakan hati. Terdapat 10 bab berkenaan ilmu ini. Tentu sekalian ingat balik. Tadi kita sebut Imam Ghazali kata, tujuan hidup kita ini adalah untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Kebahagiaan ni, kata Imam Ghazali, hanya dikecapi kalau hati manusia itu bahagia. Kalau hati bahagia, bahagia. Dan hati yang bahagia ini
Dia kena pastikan tidak adalah hati itu al-muhlikat, perkara yang boleh merosakkan hati. Ada 10 bab. Dan yang kedua, ilmu munjiat, iaitu ilmu tentang sifat-sifat yang menyelamatkan hati manusia. Terdapat 10 bab juga berkenaan dengan ilmu ini. Jadi keseluruhan 40 bab. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian sedang di samping. Mungkin selepas kita baca Mukadimah Ihya Ulumuddin ni, kita akan baca Intisari Ihya Ulumuddin. Anda sedang usahakan. Intisari makna anda mengambil setiap bab dalam kitab Ihya itu satu ayat Quran, satu hadis Nabi yang Imam Ghazali masukkan dalam kitab Ihya, dan di samping huraian sebuah sikit daripada Imam Ghazali. Jadi 40 bab, senang. Maknanya kita mengaji dulu Intisari Ihya Ulumuddin 40 bab, kita lalu bab itu secara umum, ringkasan. Kemudian kalau ada masa Allah panjang umur dan ada kekuatan pada kita baca kitab Ihya Ulumuddin itu sendiri. Dan dalam PDF tuan-tuan sekalian ada diberi percuma terjemahan Ihya Ulumuddin oleh penterjemah Ismail Yaqub, kalau tak silapnya, atau Yaqub Ismail di Indonesia. Dan apatah terjemahannya terjemahan yang elok. Kerana yang menterjemah itu pun orang tokoh yang sama yang menterjemahkan kitab Al-Um Imam Al-Ghazali. Imam Syafi'i. InsyaAllah. Bila ada terjemahan ni boleh kita bacalah insyaAllah. Itu yang kita baca. Setahun, 2 tahun tak apa tuan-tuan sekalian. Kita baca. Sekurang-kurangnya semua hidup kita sempat juga habis kitab Ihya Ulumuddin. Ada kalangan yang takut, Ustaz, kami ni memang yakin dengan orang kata dari aliran Salafiyah lah. Kata memang aliran Salafiyah ini memang dia pegang, maknanya dia memberi perhatian semua masalah hadis ni. Mana mereka tak nak langsung hadis dhaif, hadis. Tak apa tuan-tuan sekalian. Karena bila anda baca, insya-Allah anda akan cuba untuk melihat hadis itu sendiri. Jadi kita baca bila Imam Iraqi kata hadis ni yang tidak sabit, yang tidak dhaif sebagainya, tak apalah kita sisihkan, tak perlu kita pegang. Kerana Imam Ghazali dia banyak hadis selain daripada hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu'. Dikatakan maudhu' itu hadis sahih banyak. Dikatakan hanya paling-paling banyak pun hanya 1/3 saja. Hadis-hadis dalam kitab Ihya itu yang tidak sabit, yang lain itu adalah sabit. Dan ulama-ulama ada yang berkhidmat, Imam Iraqi dia berkhidmat. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Dan begitulah juga dalam tulisan-tulisan anda sendiri pun, dalam kuliah-kuliah pun memang anda akan berusaha untuk menyebut darjah hadis. Sekurang-kurangnya akan sebut hadis ini ada dalam Bukhari, hadis ini ada dalam Tirmizi, Sunan Abi Daud dan sebagainya. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, disiplin ilmu hadis itu tetap kita akan jaga. Kita sebagai muqallid, mana orang yang tidak mampu berdiri sendiri, kita akan segala bidang ilmu itu kita akan rujuk pada kitab-kitab yang muktamad insya-Allah dalam bidang tersebut sekadar yang kita mampulah. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahawa insya-Allah tuan-tuan sekalian, pagi ni anda akan selesaikan semua tentang kitab Ihya, kerana dalam kuliah esok ada kuliah subuh pagi. Mungkin hari Ahad, pagi Ahad kita akan mula baca Mukadimah Ihya Ulumuddin. Jadi sebab itu anda akan cuba untuk selesaikan yang ini pada hari ini juga. Bagi tuan-tuan yang ada kesibukan sebenarnya tak apa, tuan-tuan boleh ni. Nanti tuan-tuan tengok rakaman saja insya-Allah. Mungkin agak panjang sikit hari ini, mungkin memerlukan masa mungkin dalam 5 minit lagi insya-Allah. Dapat disimpulkan bahawa dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat 4 kategori ilmu, iaitu ilmu ibadat, ilmu adat. Ilmu adat iaitu ilmu kehidupan seharian. Ilmu muhlikat, mana ilmu berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan hati. Dan ilmu munjiat, iaitu ilmu perkara yang boleh menghidupkan, menyelamatkan hati-hati kita. Dalam setiap kategori terdapat 10 bab, maka keseluruhan bab dalam kitab Ihya Ulumuddin berjumlah 40 bab. Berikutnya kita lakarkan kerangka ilmu dalam kitab Ihya Ulumuddin mengikut 4 kategori tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, Allahu a'lam lah, tak tahulah betul ke tak betul istilah yang anda guna ni, kerangka ilmu ni. Bagi tuan-tuan yang mahir dalam bahasa Melayu boleh tegur.
kalau ada istilah yang apa ni yang mungkin kurang tepat. Walaupun tak tahu beza. Kerangka apa beza kerangka dengan kerangka ni. Kalau kuliah tak apalah tuan-tuan sekalian. Kalau mungkin tak tepat nanti tuan-tuan tulis dalam nanti. Tulis dalam grup WhatsApp kita. Ini kerangka lah. Buat gini. Ilmu, mukasyafah, muamalah. Kemudian bagi dua ibadah, adat, muhlikat, munjiat. Okay. Kemudian kerangka ilmu ibadat ada 10. Ibadat ada 10. Ilmu akidah, rahsia taharah, rahsia salat, rahsia zakat, rahsia puasa. Okey, yang ke-10 menyusun wirid. Kemudian kerangka ilmu adat, ilmu kehidupan seharian dalam kitab Ulumuddin pun 10. Itu tuan-tuan boleh tengoklah. Dengan cari lambang, tuan parti tengok dulu, bina satu gambaran umum dalam kepala kita, dalam otak pemikiran kita. Ihya Ulumuddin ni ada 40 bab. Ada 4 cabang. 4 cabang, 40 bab. Cabang ada cabang ibadat. Cabang adat, ini kehidupan seharian. Cabang muhlikat, cabang munjiat. Ada 10-10 tu apa dia? Yang tolong buat dah untuk tuan-tuan parti. Adat, kehidupan seharian, dia huraikan tentang adab makan, adab nikah kahwin, pekerjaan, halal haram, adab pergaulan, uzlah, adab musafir, adab pendengaran, adab ma'ruf nahi munkar, adab kehidupan dan akhlak kenabian. Kemudian kerangka ilmu muhlikat, perkara yang binasakan hati, yang merosakkan hati. Dia mulakan dulu dengan menceritakan keajaiban hati. Kenapa dia fokuskan pada hati? Kerana hati ini memiliki keajaiban yang kalau manusia tahu rahsia hati ini, maka sangat hebatlah. Kita akan menjadi manusia yang hebat. Bukan jadi kalangan manusia sama manusia, bahkan yang penting paling penting adalah di sisi Allah. Latihan jiwa, redatul nafsi, bencana perut, lidah, marah, celaan dunia dan sebagainya. Dan kemudian kerangka ilmu munjiat, merangkumi taubat, sabar. Munjiat perkara yang boleh menyelamatkan hati kita, membersihkan hati kita. Taubat, sabar, takut dan mengharap, fakir dan zuhud, tauhid dan tawakal, kasih, rindu, jinak dan redha, niat benar, ikhlas, muraqabah dan muhasabah, bertafakur. Dan dia tutup dengan mengingati mati. Bab yang ke-40, bab yang paling akhir dalam Ihya Ulumuddin, iaitu mengingati mati. Dia sinonimlah dengan akhirat. Dan kemudian kita akan masuk muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin. Kita baca butiran demi butiran, satu demi satu. Muqaddimah Ihya Ulumuddin. Kerana Imam Al-Ghazali ini, teknik dia, dia dalam semua kitab dia, dalam bahagian muqaddimah itu, dia akan buat khulasah. Apa yang ada dalam kitab, yang bakal dia persembahkan. Itu teknik Imam Al-Ghazali. Jadi orang yang baca muqaddimah Ihya Ulumuddin ni, dia sekurang-kurangnya dia dah ada maknanya dah mempunyai satu rangka ataupun kerangka umum kitab yang bakal dia baca. Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah bacaan kita pada hari ini. InsyaAllah nanti kita berjumpa lagi hari Ahad insyaAllah. Hari Sabtu ada kuliah subuh. Hari Ahad, lah insyaAllah. Bagi tuan-tuan dan puan sekalian yang tak sempat untuk ikuti secara live ni pun tak apa, tuan-tuan tengok rakaman saja. Tengok rakaman saja. Dan tugas sana satu saja, tuan-tuan sekalian, untuk membantu tuan-tuan dan kita bersamalah untuk tuan-tuan nak memahami. Sebab itu majlis kita ni tidak banyak penguraian. Kalau ada penguraian pun mungkin kerana diperlukan. Dan lebih pada membaca dan juga untuk memahami maksud penulis, maksud pengarang itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, kena tutupkan insya-Allah. Assalamualaikum. Bluetooth mode has been on. Now is aux in mode.